Kalau umur awak 25 dan awak tak ada boyfriend ataupun awak tak kahwin lagi, saya agaknya yang akan kahwin dengan awak. Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Dan kepada korang yang masih baru lagi, aku nak ucap selamat datang. Jangan lupa tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu. Dan kepada geng puaka yang dah lama dan setia support aku ucap terima kasih kerana sudah pun subscribe ke channel kecil aku ni. Kita dalam road to 10k subscriber. Terima kasih banyak-banyak. Jadi guys, malam ni aku tak nak buang masa, kita terus menyelami kisah yang agak tragis yang berlaku kepada Anita dan juga Adam. Jadi kalau korang dah bersedia, tak nak lengah masa, aku harap korang terhibur dengan kisah seram pada malam ni. Let's go guys. Malam puaka. Kalau aku bercakap berkenaan kawan rapat ataupun BFF, Best Friend Forever, dah tentu kita akan terfikir takkan ramai. Jarang orang ada best friend sampai 10-20 orang. Paling kurang pun kau akan ada best friend 2 orang ataupun seorang. Jadi apa tanggapan korang terhadap best friend korang, kawan rapat korang? Dan macam mana permulaan korang kenal kawan rapat korang? Tinggalkan komen kat bawah geng puaka. Malam ni yang aku nak berkongsi dengan korang adalah kisah berkenaan 2 sahabat ataupun kawan rapat sejak di bangku sekolah lagi. Seorang bernama Anita dan seorang lagi bernama Adam. Diorang ni bersekolah di Perak, asal pun memang orang Perak. Perwatakan kedua-dua ni kenapa boleh jadi kawan rapat? Dia mesti ada kekurangan dan ada kelebihan di antara salah seorang ni. Tetapi dia terbalik. Walaupun Adam ni seorang lelaki, tetapi Adam ni sering kali dibuli kerana Adam ni berperwatakan, dia tak berani. Dia macam budak good-good. Dia baik-baik je. Dia tak berani nak buat hal sangat. Kalau budak-budak lelaki lain bully dia ke kan, pau duit apa semua, dia reda je. Berbanding dengan Anita yang sering kali bergaduh. Dia tak kisah bergaduh, perempuan ke lelaki ke, siapa yang kacau kawan rapat dia, si Adam ni memang dia sebat je. Pernah terjadi satu kes, kalau korang nak tahu, di sekolah diorang ni, pada masa tersebut, selepas sahaja waktu rehat, Adam ni aku boleh cakap, dia kena bully lah. Ada 2 orang pembuli kat sekolah dia ni, tiba-tiba nak pau dia. Nak pau duit kantin lah, standard lah. Walaupun zaman dulu, walaupun RM2, RM3 je, dah kira besar dah. So Adam ni tengah nak kena pau. Macam, Adam, kau kasih aku duit. Kan, aku pukul kau sekejap lagi. Adam ni pun dah reda dia ni, keluar duit. Sekali ditepis oleh Anita. Sebab apa? Sebab pada masa tersebut, tiba-tiba Anita ternampak Adam tengah dipau ataupun tengah dibuli oleh 2 orang pelajar. Jadi Anita ni tepis dan terus nak bergaduh. Dan memang betul pun, bukan nak bergaduh, memang dah gaduh dah pun. Tetapi Adam ni tak boleh buat apa. Lepas dah gaduh, dapat pula report daripada cikgu. Semua pelajar ni dipanggil, termasuklah Adam ni. Semua kena denda apa semua. Anita pada masa tersebut dalam keadaan dah lebam-lebam ni. Sebab apa lebam-lebam? Walaupun dia perempuan, dia perangai dia macam jantan sikit. Anita ni, dia seorang yang berani. Dia seorang yang, kalau aku nak, kalau kau salah, kau tetap salah. Aku peduli apa kan, kau laki ke apa ke. Anita tu perangai dia macam tu. Jadi selepas dah didenda oleh cikgu apa semua, habis saja waktu sekolah, ada perbualan di antara Anita dan juga Adam ni. Dalam perjalanan pulang daripada sekolah untuk balik ke rumah masing-masing, Anita dan juga Adam ni jalan sekali. Dan Adam dalam keadaan bersalah pada Anita pada masa tersebut. Sebab apa? Sebab dia tengok keadaan Anita ni lebam-lebam, semata-mata nak backup ataupun nak cuba selamatkan Adam ni daripada dibuli. Jadi Adam ni cakap ke Anita, Anita, kenapa kau gaduh kan? Aku tak minta pun kau gaduh. Lain kali tak apalah. Diorang tu alah nak duit je. Aku tak sanggup lah tengok kau sampai lebam-lebam semua kan. Jadi apabila Adam cakap macam tu kat Anita, Adam ingat itu dapat memujuk hati Anita ni supaya berlembut. Sekali tak Mat. Walaupun dah ganas, engkau orang dah backup kau lagi nak banyak bunyi si Adam ni kan. Anita pun cakap kat dia, kau ni apa hal lah? Kau ni laki kau tahu tak?
Engkau cubalah tolong diri kau sikit. Takkan kau nak harapkan aku je. Itu pun nasib baik aku ada tau tadi. Kalau tak, habis duit kau. Sampai bila, Dam? Kau nak macam ni? Adam hanya menundukkan kepala dia je. Dia tak berani nak cakap apa. Dan pada masa tersebut lah, Anita cakap kat Adam, "Weh, seganas-ganas aku pun, aku tolong kau tau. Berapa kali dah mak kau bagi tahu aku yang kau tak habis-habis, tak ada duit makan, tak ada duit makan. Kau ingat aku tak tahu? Kau asyik kena pau kan? Lepas tu kau tipu mak kau, betul tak?" Dan Adam lagi sekali bersuara. Adam cakap, "Memang betul. Aku bukan tak nak lawan. Tetapi kalau aku lawan lagi teruk aku kena. Tengok macam muka kau. Dah lebam-lebam apa semua kan. Kan nanti apa nak cakap dekat mak aku? Dekat mak kau lagi macam mana tu? Dah lah mak kita rapat." Dan kalau korang nak tahu, kedua-dua keluarga ni memang rapat. Sebab apa? Sebab diorang ni berjiran saja. Jadi Anita dengan Adam ni aku boleh cakap sejak kecil dah memang rapat. Sebab family diorang pun dah kenal. Dan pada masa tersebut, Anita siap ugut si Adam ni. Nanti balik rumah, kalau mak aku tanya kenapa muka aku macam ni, kau cakap aku jatuh tau. Adam hanya menganggukkan kepala lah. Sebab apa? Sebab dia takut jakkan kena pukul dia Anita, tak pasal lagi kan. Dan dekat rumah tu, macam biasalah, Adam pun cubalah backup. Backup si Anita ni, cakap, "Oh, Anita tadi dia main lari-lari terjatuh apa semua kan." Lepas tu mak dia orang pun percaya apa semua. Dan ada satu hari ni, Anita ni ajak Adam lepak dekat satu kedai makan. Dan pada masa ni lah Adam cakap dekat Anita ni, "Weh, aku nak tanya kau kan." Pada masa tersebut Anita tengah minum Milo ais tau. Lepas tu Adam tanya Anita, "Aku nak tanya kau lah. Kau ni kan, daripada dulu asyik berkepit dengan aku kan. Boyfriend kau tak marah ke?" Lepas tu Anita terus macam hampir tersembur. Lepas tu Anita tergelak tau. Anita terus cakap ke Adam, "Kau ni apa benda tu? Nak boyfriend, aku tak ada masa lah Adam. Gelilah aku. Susah lah nak ada boyfriend, nak ada komitmen apa semua. Come on lah, aku steady je kan. Aku ada kau cukup lah." Dan Adam pun terus tanya Anita, Anita, kalau macam tu, better kau jadi girlfriend aku je." Pam, terus Adam kena lempang dengan Anita. "Kau ni merepek apa Adam? Beragak lah. Gelilah aku. Kau jangan lebih Kita kawan-kawan je kau jangan nak lebih. Kau boyfriend aku. Muka kau bukannya handsome pun. Kalau aku nak lah orang tu kaya. Orang tu boleh beli kat aku macam-macam. Boleh naik kereta sport apa semua. Barulah boleh jadi boyfriend aku." Dan sebaik saja Adam dengar apa yang Anita inginkan, tiba-tiba terkeluar daripada mulut Adam. Adam ni cakap pada masa tersebut, "Oh, kalau macam tu kau terpaksa lah tunggu aku dah kerja nanti. Aku rasa kalau masa aku dah kerja nanti, engkau masih tak ada boyfriend ataupun kau masih belum kahwin Anita, aku yang akan masuk meminang kau ni." Dan Anita pun hanya gelak dan geleng kepala saja sebab dia anggap itu hanyalah gurauan si Adam pada masa tersebut, guys. Tetapi setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itulah lumrah kita sebagai manusia. Kalau kita tak berpisah semasa hidup, kita akan berpisah ataupun terpisah selepas kita meninggal dunia ataupun mati. Orang yang kita sayang kalau telah meninggal dunia, tak kisah macam mana kita sayang, kita merayu pun, kita terpaksa terima hakikat bahawa masing-masing ada kehidupan masing-masing. Alamak, kau sure dah fikir dah. Alah Zaf, dah ceramah agama pula kan. Takut pula sebut pasal mati apa semua kan. Bukan apa guys, sebab inilah yang berlaku kepada Adam dan juga Anita. Sebaik sahaja diorang tamat zaman persekolahan diorang, tak lama lepas tu ada satu perkabaran sedih daripada keluarga si Adam ni. Mak si Adam, Puan Azizah cakap, diorang terpaksa berpindah dan menetap di Kuala Lumpur disebabkan bapa si Adam ni telah mendapat satu tawaran kerja yang agak bagus pada masa tersebut. Jadi ini telah menyebabkan Adam akan menetap dan tinggal terus di Kuala Lumpur sementara Anita masih lagi tinggal di Perak. Lagi pula diorang ni dah bersahabat baik. Bila dengar perkabaran macam tu, Adam dengan Anita ni pun walaupun tomboy menangis sebab diorang terkenang kan, lepas ni dah tak boleh dah kita nak lepak macam zaman sekolah. Aku dah tak boleh dah nak jumpa kau selalu. Lepas ni asyik teks, kalau tak pun call je macam tu kan. Tetapi itulah hakikat yang diorang kena terima. Sebab apa? Selepas habis saja zaman persekolahan, masing-masing
ada tujuan hidup masing-masing. Masing-masing nak mula kehidupan yang baru, menjadi seorang yang dewasa dan meneruskan pelajaran dalam bidang yang diminati oleh Anita dan juga Adam pada masa tersebut. Jadi tak lama lepas tu, sebaik saja Adam berpindah dan menetap di Kuala Lumpur, dia pun masuklah study di universiti dekat area Kuala Lumpur tu, sementara Anita pun meneruskan pelajaran dalam bidang yang dia suka. Jadi dah busy punya pasal daripada selalu text, selalu call pun, sebabkan dah busy dengan urusan masing-masing, urusan college, lepas tu dekat college pun kau dah ada kawan-kawan baru apa semua, dah makin jarang diorang berhubung sehingga kan masing-masing terlupa. Anita ni terlupa sekejap buat si Adam, dan Adam pun terlupa dengan si Anita ni. Dan lupa, masa pun berlalu begitu sahaja. Pada masa ni Adam telah pun berumur 25 tahun, sama juga dengan Anita. Dan pada satu hari, tiba-tiba Adam ni baru sahaja lepas pulang daripada bekerja pada masa tersebut, tengah rehat ataupun duduk di ruang tamu, tiba-tiba Puan Azizah, mak si Adam ni datang ke ruang tamu, menyediakan minum petang pada masa tersebut. Adalah cekodok sikit, teh o ais apa semua, hidangkan ke Adam. So berborak, tiba-tiba Puan Azizah ada tersebut pasal Anita untuk pertama kalinya. Puan Azizah cakap, Adam, ingat lagi tak dulu masa kita lepak ataupun tinggal, lepak mat, masa kita tinggal dekat Perak dulu kan? Lepas tu Adam macam, ingatlah mak, takkan tak ingat mak, kita membesar kat Perak mak. Lepas tu Puan Azizah cakap, macam manalah keadaan Anita sekarang sihat ke tak budak tu? Tentu dah cantik dah Anita pada masa tersebut. Pada masa tersebut pula. Tentu Anita ni cantik dah sekarang dah kerja agaknya, silap-silap dah kahwin dah Anita ni. Sebaik saja Adam terdengar mak dia sebut nama Anita, dia dah mengelamun dah. Dia dalam hati dia lah, dia tak cakap tetapi dalam hati dia, Anita, ya Allah, apa cerita kau sekarang Kau dah kahwin ke? Bermacam-macam persoalan, kau dah kahwin ke? Macam manalah kehidupan kau sekarang? Sure kau makin cantik. Ataupun kau masih ganas lagi ke? Ataupun kau dah berubah jadi lelaki ke? Bermacam-macam yang bermain dalam fikiran Adam pada petang tersebut tau. Jadi selepas saja dah berborak macam tu, pada malam tu Adam, selepas dia dah lama dah tak teks ataupun berhubung dengan Anita ni, Adam pun try teks Anita. Teks punya teks, ting! Masuk mesej daripada Anita. Dan tak lama lepas tu Anita terus call Adam. Dan pada malam tersebut Adam kembali tersenyum kerana selepas beberapa tahun, boleh cakap 5-6 tahun tidak berhubung dengan Anita, akhirnya dia dapat mendengar balik suara sahabat karib dia di talian. Dan Anita cakap, Assalamualaikum Adam, wah ingat lagi kau kat aku Dan Adam pun, ingatlah Anita, ya Allah, mak aku rindu kau. Lepas tu Anita pun cakap lah kat Adam, mak kau je rindu aku, kau tak rindu aku. Lepas tu Adam pun, biasalah laki kan, rindulah, takkan tak rindu, sebab tu lah aku teks kau kan. Adam tak beritahu, padahal dia dah lupa dah, nasib baik mak dia sebut. Lepas tu Adam cakap lah, kau kat mana sekarang apa semua. Dan teramat terkejut buat si Adam. Sebab apa? Sebab Anita cakap rupa-rupanya dia dah pun menetap di Kuala Lumpur. Dia dah ada rumah sendiri, yelah dah ada kerjaya kan. Apabila Adam dengar yang Anita dah menetap dan bekerja di Kuala Lumpur, Adam terus cepat-cepat bagi tahu Anita, engkau dekat Kuala Lumpur? Serius lah Anita? Ya Allah, kenapa kau tak hubung aku selama ni? Lepas tu Anita cakap lah kat Adam, takkanlah perigi jari timba, takkanlah aku nak call kau. Anita pun cakap kat Adam, tak adalah, sebenarnya bukan apa, sebab aku pun busy, aku tak naklah ganggu kau, kan nanti bini kau marah apa semua kan. Lepas tu Adam terus cakap, jap, apa kata, tak best lah kita borak macam ni, hujung minggu ni kau free tak Anita? Jomlah kita jumpa dekat mana-mana lah, kat Sogo ke, Pevi ke kan. Pertemuan untuk pertama kalinya selepas diorang habis sekolah, Anita ni pun setuju dan diorang decide hujung minggu tu diorang nak berjumpa. Dan Adam dah excited dah, termasuk juga Anita. Sebab apa excited? Sebab dia tak sabar nak dengar cerita ataupun apa kisah kehidupan si Anita sejak diorang terpisah hampir 5 ke 6 tahun selepas saja tamat zaman persekolahan diorang.
Hujung minggu telah pun tiba dan pada masa ni Adam bersiap-siap untuk berjumpa dengan Anita buat pertama kalinya. Pakai handsome mat dengan rambut sikat tepi ni, ambil selumur gel, lumur kan. Nak biar handsome, nak biar nampak kemas lah, sebab dia pun happy, dia pun tak sangka dapat jumpa sahabat karib dia yang dah lama dah tak jumpa. Dan dia pun terus bergerak ke Sogo. Dia cakap nak jumpa Anita ni dekat Starbucks. Starbucks yalah, dah ada duit kan. Orang KL lah, biasalah tak nak minum kopi biasa-biasa kan, nak Starbucks je. Pergilah jumpa Anita ni kat Starbucks. Sebaik saja Adam sampai kat Starbucks, mata dia melilau untuk tengok mana Anita dan mata dia tertangkap dekat seorang wanita yang pakai baju berwarna merah dengan lipstick yang berwarna merah. Dan Adam terus terpaku. Kerana apa? Sebab dia tahu itu sahabat dia, Anita, tetapi rupa dan paras Anita pada masa tersebut jauh daripada zaman yang diingat, zaman sekolah dulu. Anita ni rambut pendek, tomboy, ada kesan lebam-lebam apa semua kan. Tetapi ni Anita pakai baju merah, blouse warna merah apa semua, dengan lipstick, dengan rambut panjang, cantik. Memang cantik. Adam terpaku. Dan sebaik saja Adam mendekati dan Adam pun terus, Anita. Dan Anita pun terpaku tengok Adam pada masa tersebut. Sebab apa? Sebab Adam. Dalam hati Anita, tak adalah handsome sangat. Korang cuma fikir, Adam ni so handsome. Tak ada. Bagi Anita macam, alamak, kecewa pula aku tengok muka kau kan. Tak adalah handsome sangat. Dan diorang pun berborak. Banyaklah topik dia. Dan salah satu topik adalah pasal perkahwinan. Perkahwinan apa? Sebab Anita ni dia tanya Adam, Adam, engkau sekarang macam mana? Dah ada berapa orang anak dah kan? Dan Adam cakap, tak adalah. Aku tak ada nak kahwin-kahwin lah. Sebab apa? Aku busy sangat Anita. Aku pun kau tahulah kerja kan. Mana ada masa sangat. Dan Anita pun tanya si Adam ni, kau kerja apa sekarang? Adam cakap dia kerja sebagai seorang peguam. Dan apabila Adam tujukan soalan yang sama, Anita ni pun cakap ke Adam yang dia pun busy bekerja sebagai seorang doktor. Jadi dia pun belum kahwin. Jadi disebabkan dah umpama macam takdir, dah macam dalam filem, kedua-duanya belum kahwin, seorang doktor, seorang lagi peguam, mempunyai karier, gaji, pangkat yang tinggi apa semua, diorang pun dah mula berhubung balik. Sebab Kak Anita ni dah tinggal kat Kuala Lumpur, jadi boleh dikatakan setiap minggu, dah macam zaman dulu, diorang akan keluar berjalan-jalan, minum, lepak taman, dah macam bercinta. Dan dah mula dah bibit-bibit cinta di antara Anita dan Adam. Dan jodoh, ajal maut di tangan Tuhan, seperti yang telah ditakdirkan. Terpisah jauh pun, kalau Allah dah takdirkan itulah jodoh kau, itulah jodoh kau. Dan inilah yang berlaku kepada Adam dan juga Anita. Sebab tak lama selepas diorang dah start rapat balik, diorang pun berkahwin guys. Anita dan juga Adam ni pun berkahwin. Dan di hari perkahwinan dia yang serba sederhana tetapi cukup meriah, dihadiri dan dibuat di area Perak pada masa tersebut, di kampung halaman diorang, dihadiri oleh tetamu yang datang. Ada juga kawan-kawan Adam yang daripada KL, ada juga kawan Anita yang merupakan doktor datang apa semua. Adam cakap dekat Anita di atas pelamin tu, Adam cakap kat Anita, sayang. Pada masa tersebut dah panggil sayang dah. Lepas tu Anita pun cakap, ya, kenapa awak? Awak ingat lagi tak zaman sekolah dulu saya ada cakap kat awak, kalau umur awak 25 dan awak tak ada boyfriend ataupun awak tak kahwin lagi, saya agaknya yang akan kahwin dengan awak. Dan pada masa tersebut Anita hanya tersenyum dan dia masih ingat lagi perbualan ataupun gurauan di kedai makan yang Adam cakap akan berkahwin kalau Anita masih lagi single. Dan akhirnya janji ataupun gurauan itu menjadi kenyataan. Dan diorang pun berkahwin dan mula menetap di Kuala Lumpur, mempunyai kerja yang bagus dan menjalani alam perkahwinan tu dengan cukup baik. Tetapi ombak yang bergelora, kita tidak boleh sangka tak ada buaya. Pepatah baru Mat. Sebab apa? Sebab perkahwinan tu standard lah. Asam garam perkahwinan. Adalah sekali-sekala tu bergaduh, ada sekali-sekala tu tergigit lidah, standard. Jadi Anita dan Adam ni macam pasangan lain juga. Ada masa bergaduh, ada masa dapat dugaan daripada Allah. Tetapi dalam banyak-banyak dugaan, sepanjang diorang menyelusuri alam perkahwinan tu adalah selama 6 tahun mereka tidak dikurniakan ataupun tidak mempunyai rezeki untuk mendapat zuriat ataupun untuk mendapatkan seorang cahaya mata. Itulah cabaran yang paling besar dalam perkahwinan di antara Anita dan juga Adam ni.
Seperti yang kita tahu, seorang anak ataupun seorang cahaya mata bagi sesebuah keluarga adalah satu nikmat yang teramat besar, terutamanya bagi ibu-ibu dan juga bapa-bapa. Untuk mendapatkan seorang anak untuk pertama kali bergelar seorang ibu, itulah perkara yang paling indah, yang paling kita nak dalam setiap perkahwinan. Kita nak benda tu, kita nak seorang anak. Tetapi selepas berusaha selama 6 tahun, mereka tidak dikurniakan seorang cahaya mata, dan itu telah membuatkan si Anita ni mengalami kemurungan ataupun depression. Dia beberapa kali terpaksa dibawa berjumpa psikiatri sebab Anita ni mempunyai kemurungan yang melampau. Dia asyik menyalahkan diri dia yang dia tidak mampu membahagiakan si Adam ni, sehingga Kak Adam pernah beberapa kali marah Anita. Adam cakap kat Anita, "Sayang, kenapa awak ni? Kita sepatutnya, ini bukan salah saya, bukan salah awak. Ini semua rezeki, ini semua kita dugaan yang Allah kasih kat kita. Sepatutnya kita bersabar, kita tawakal. Kita dah usaha sayang, janganlah macam ni." Dan Anita beberapa kali juga menangis. Sebab apa? Sebab dia rasa yang, saya tak boleh nak kurniakan awak anak. Saya tak mampu nak jadi isteri yang baik kepada awak. Tambah pula pressure setiap kali hari raya, jumpa pula makcik-makcik kau mulut puaka kan. Belum kahwin tanya, bila nak kahwin? Lepas dah kahwin pula, bila nak dapat anak? Tambah pula makcik-makcik puaka yang asyik tanya Anita ni, bila nak dapat anak? Dah 6 tahun tak dapat anak apa semua. Geram pula aku kan makcik-makcik. Aku rasa semua orang ada makcik mulut puaka ni kan. Aku tak tahu apa hal. Jadi disebabkan itu, Anita ni tambah pressure, tambah stres. Dan itu telah menggoyangkan sedikit perkahwinan ataupun rumah tangga di antara Anita dan Adam ni. Tetapi itulah dengan sifat kesabaran yang tinggi oleh si Adam ni, dengan didikan agama yang diberikan Adam kepada isteri dia untuk banyak bersabar, untuk kita hanya mampu berusaha, tetapi Allah yang menentukan segala kodok dan kadar. Selepas sahaja 6 tahun guys, masuk tahun ke-7, Alhamdulillah, segala cabaran ujian yang diberikan oleh Allah terhadap perkahwinan diorang ni, diorang bersabar, diorang bertawakal dan juga berdoa kepada Allah. Akhirnya diorang dikurniakan seorang cahaya mata yang cukup sifat, yang cukup cantik, yang dinamakan Cahaya Badrisha, anak perempuan kepada Adam dan juga Anita ni. Dan sebaik saja diorang dikurniakan seorang zuriat, teramat happy, teramat kembali terang, kembali ceria suasana alam perkahwinan diorang. Sebab apa? Sebab perkahwinan yang dah goyang tadi tu, tiba-tiba dapat selepas tunggu 6 tahun, punya lama tu, dapat seorang anak. Anak ni umpama satu rahmat yang boleh memberi cahaya, yang boleh memberi kebahagiaan balik kepada perkahwinan di antara Adam dan juga Anita ni. Jadi Cahaya Badrisha ni merupakan seorang anak perempuan yang dijaga bagai menatang minyak yang penuh oleh Anita dan juga Adam. Walaupun zaman sekarang minyak mahal man. Walaupun jatuh selit juga kan. Aku geram betul lah. Hari tu pergi Tesco, mahal betul minyak. End up aku beli apa? Beli minyak botol kecil tu je kan. Saving lah. Nasib baik ada air fryer. Jadi Cahaya Badrisha, nama yang indah ni, dijaga oleh Adam dan juga Anita, dan ada masa dijaga juga oleh Puan Azizah, mak si Adam ni. Kerana apa? Kerana Puan Azizah rasa yang Alhamdulillah, sebagai seorang nenek, apa yang dia orang nak adalah seorang cucu, dan dapat pula cucu Cahaya Badrisha selepas menunggu selama hampir 6 tahun. Nenek mana tak sayang cucu kan? Jadi Puan Azizah ni sekali-sekala turut menjaga Cahaya Badrisha, iaitu anak kepada Adam dan juga Anita ni. Tetapi macam aku cakap lah guys, walaupun ini adalah satu rahmat ataupun satu rezeki yang diberikan oleh Allah, ada juga ujian lagi. Sebab apa? Sebab selepas 6 tahun, masing-masing dah mempunyai kerjaya yang betul, kerjaya yang tinggi. Jadi urusan kerja dah mula busy. Aku boleh cakap Anita dan juga Adam ni tidak dapat memberikan sepenuh perhatian dan masa dia orang untuk membesarkan Cahaya Badrisha ni, sebab dua-dua busy. Biasalah, kerja tak tentu masa. Seorang peguam, seorang lagi doktor. Jadi untuk memberi sepenuh kasih sayang dan juga perhatian yang penuh kepada Badrisha ni amat susah untuk dibuat oleh Adam dan juga Anita. Ada masa bila hujung minggu saja, jarang sekali diorang akan keluar bertiga dalam satu keluarga untuk pergi jalan-jalan ke, untuk pergi makan angin ke. Memang jarang. Paling kurang pun sama ada minggu tersebut
Anita akan bawa anak diorang ni pergi berjalan. Kalau tak pun Anita ni kerja, Adam pula akan bawa anak diorang ni pergi makan-makan ke, pergi beli mainan apa semua kan. Untuk diorang bertiga ni sebagai satu keluarga keluar memang susah sebab kekangan masa tu. Dan disebabkan itulah sering kali mak si Adam ni akan datang ke rumah diorang semata-mata untuk menjaga cucu diorang, si Cahaya Badrisha ni. Jadi mak si Adam, Puan Azizah ni lah yang sering kali akan datang, sementara Adam dan juga Anita ni pergi bekerja. Mak dia lah yang akan jaga, yang kasih makan, tukar lampin, dah kencing tukar lampin, dah berak tukar lampin lagi apa semua, belikan mainan, melayan kerenah anak dia orang ni. Jadi itulah kehidupan keluarga Anita dan juga Adam ni dalam membesarkan anak dia orang, Cahaya Badrisha ni tadi. Tetapi sepanjang Puan Azizah menjaga cucu dia orang dekat rumah si Adam ni, sedangkan si Adam dan Anita sibuk bekerja, ada juga beberapa kisah seram yang diceritakan oleh Puan Azizah sendiri kepada anak dia si Adam ni. Pernah beberapa kali mak si Adam, Puan Azizah, memberitahu si Adam ni ada satu malam tu kadang-kadang anak dia orang, Cahaya Badrisha ni, akan memandang ke salah satu sudut di rumah tersebut dan akan tergelak dan tersenyum sendiri. Biasalah budak kecil kan, dia akan tersenyum sendiri seolah-olah ceria, seolah-olah happy nampak seseorang dekat dalam rumah tu. Padahal pada masa tersebut Puan Azizah hanya seorang diri. Jadi Puan Azizah cakap beberapa kali dia perasan si Badrisha ni akan pandang ke atas dan akan tergelak. Kerana apa? Sebab dia pun tak tahu sebab apa si anak ni asyik gelak-gelak seorang diri. Dan ada masa juga sepanjang Puan Azizah menjaga cucu diorang ni, Puan Azizah cakap dia pernah terdengar seolah-olah ada suara perempuan mendodoikan anak, seolah-olah menyanyi di dalam rumah tersebut. Sebab beberapa kali Puan Azizah cakap apabila tiba waktu malam sahaja, dia akan mendengar seakan-akan suara seorang perempuan mendayu-dayu melantunkan lagu untuk mendodoikan si Badrisha ni. Dan Badrisha seakan-akan suka dengan suara ni. Suara ni akan macam lagu mendayu-dayu. Jadi itu telah menyebabkan Puan Azizah ni rasa takut. Dan bertambah teruk pula, gangguan tu bukan hanya berlaku pada masa ataupun pada malam tersebut saja. Kerana sepanjang Puan Azizah menjaga Cahaya Badrisha ni dekat rumah si Adam ni, pernah juga beberapa gangguan yang agak melampau dialami oleh Puan Azizah. Ada satu malam tu, Puan Azizah dia dah siap dah masak untuk anak dia si Adam ni. Apabila Adam ni balik bekerja saja, Puan Azizah telah pun menyediakan makanan buat si Adam ni. Dan sementara tu dia jagalah cucu dia Cahaya Badrisha ni kan dekat ruang tamu apa semua. Tiba-tiba di bahagian dapur dia dapat dengar seolah-olah ada orang tengah masak, ada bunyi kelontang-kelentung, macam sibuk betul dekat kawasan dapur tu tau. Ting tong tung tak tung tak tung tak tung tak, dengar dekat dapur. Dan itu telah menyebabkan Puan Azizah teramat takut pada masa tersebut. Jadi dia pun secara perlahan dia tinggalkan dulu Badrisha kat ruang tamu. Dia slow-slow pergi ke arah dapur. Dan alangkah terkejutnya Puan Azizah pada masa tersebut. Sebab apa? Sebab masakan ataupun lauk yang berada di atas meja telah berterabur. Dan ada lauk tu yang dah jatuh ke bawah, seolah-olah disentuh ataupun dilahap oleh sesuatu dekat dapur pada masa tersebut. Oleh kerana gangguan beberapa kali telah berlaku dan sering dialami oleh Puan Azizah, Puan Azizah pun decide untuk bawa Badrisha tinggal bersama-sama di rumah Puan Azizah ni. Dikatakan rumah keluarga si Adam ni tidak jauh daripada rumah Adam. Dan apabila Puan Azizah bagi tahu yang dia nak membawa cucu dia tinggal bersama-sama dia, Adam tidak membantah. Sebab Adam pun fikir, yalah kita orang pun kerja balik lambat apa semua kan. Jadi nak dijadikan cerita guys, ada satu malam ni dah pukul 9 malam, Adam tidak lagi pulang ke rumah. Dan pada masa tersebut Anita sedang menonton televisyen di ruang tamu. Jadi dia tengah tengok televisyen, dia tengok jam daripada pukul 9, dah 9.30, lepas tu tiba-tiba dah pukul 10. Tetapi kelibat suami tersayang dia masih lagi belum pulang ke rumah. Jadi Anita pun dah gosok mata dia, dia pun dah rasa berat, dia pun dah rasa ngantuk. Dia fikir tak apalah, aku rehat di dalam bilik sementara menunggu si Adam ni pulang. Jadi Anita pun masuk ke dalam bilik dan mula baring
di atas katil untuk merehatkan badan. Walaupun dia dah pejam mata pada malam tersebut, beberapa kali dia pusing ke kanan, pusing ke kiri, dia masih tidak dapat lelapkan mata dia. Otak dia asyik mengelamun je. Dan dalam pada mengelamun tu, sewaktu Anita tengah baring mengiring, tiba-tiba di belakang dia, dekat atas katil tu, dia rasa seolah-olah macam ada sesuatu yang turut baring bersama-sama dia dekat atas katil, guys. Jadi pada masa tersebut, apabila dia dengar ataupun dia rasa yang katil tu melendut ke bawah, hati dia terus, ya Allah, apa benda yang ada kat belakang aku? Pada masa tersebut dia dah takut, tetapi dia pejamkan mata dia, sambil tu dia istighfar. Dia fikir, ya Allah, apa benda ni? Perasaan aku ke kan? Tetapi dia tidak dapat mengawal ketakutan dia pada malam tersebut, sebab dia memang seorang yang penakut. Terus Anita ni lekas bingkas daripada katil dan tengok ke arah katil. Dan sebaik saja dia tengok ke arah katil, dia terus Allahu Akbar. Dia terus menarik nafas lega. Sebab apa? Sebab dia tak nampak pun ada apa-apa di atas katil. Jadi bila dia dah tengok katil tu kosong, dia baring lagi sekali untuk lelapkan mata dia. Dan kali ni sewaktu dia baring, tiba-tiba dia menggerakkan kaki dia, sebab kan tak selesa kan, kejap kau lurus kaki, kejap kau bengkok kaki. Dan apabila dia menggerak-gerakkan kaki dia untuk lena, tiba-tiba Anita ni tersentuh, kaki dia tersentuh sesuatu yang tajam. Jadi dia terkejut, apa benda yang aku tersentuh ni? Setahu aku kat atas katil tak ada apa-apa. Jadi dia mengerekodkan badan dia, dia macam apa, dia mengecikkan badan dia. Dan lagi sekali, sewaktu dia mengecikkan badan dia tu, dia tersentuh lagi sekali tau, kuku yang tajam ni tau, yang dia sangkakan kuku, sebab dia rasa macam ini macam kuku orang kan. Dan lagi sekali dia cepat-cepat bangun, sebab dia dah takut betul. Lagi sekali dia bangun daripada katil. Dan kali ni bila dia tengok je keadaan katil dia, dia nampak susuk tubuh laki dia sedang duduk di bucu katil. Dan pada masa ni terus Anita bersuara, "Abang, ya Allah, abang dah balik rupanya. Bila abang balik?" Risau Anita ingat apalah tadi kan. Dan laki dia ni, susuk tubuh ni yang dia sangkakan laki dia ni, duduk je membelakangi dia, duduk diam je, tidak menyahut pun apa yang dia cakap. Jadi Anita tanya lagi, "Abang, Anita tanya ni, bila abang balik?" Susuk tubuh ni lagi sekali tidak menjawab persoalan dia. Jadi pada masa tersebut Anita rasa macam, apa hal laki aku senyap je ni kan. Dan sewaktu Anita masih lagi berfikir, kenapa laki aku senyap tak sahut ni, tiba-tiba susuk tubuh laki dia ni bersuara. Susuk tubuh ni cakap, "Sayang." Dan Anita terus macam, betul lah abang. "Ya abang, kenapa abang?" Laki dia tidak menjawab. Dalam 5 minit lepas tu, lagi sekali laki dia cakap, "Sayang." Cumanya kali ni dengan suara tangisan. Laki dia macam seakan-akan sedih tau. "Sayang, sayang." Jadi apabila laki dia membelakangi dia dengan suara yang agak sedih, Anita dah jadi risau. "Abang, kenapa ni bang? Abang nangis ke?" Kan Anita macam risaulah. Apa hal malam-malam laki aku balik kerja, lepas tu nangis dah? Kenapa kan? Lepas tu suara nangis, "Sayang, abang rindu sayang." Dan Anita seakan-akan tersentak apabila dengar apa yang laki dia cakap. Berulang-ulang kali laki dia cakap, "Sayang, abang rindu sayang. Abang sunyi. Kenapa sayang tinggalkan abang?" Dengan kata-kata si Adam ni lah yang membuatkan mimpi yang disangkakan realiti selama ini buat si Anita ni. Anita ni umpama terbangun daripada mimpi dia, guys. Anita ni terus tersentak dan barulah dia sedar yang dia sangkakan realiti tu hanyalah dalam fikiran dia sahaja. Dan kenapa aku cakap macam tu? Oleh kerana kalau korang nak tahu, sebenar-benarnya setahun selepas Anita memberi zuriat, memberi anak kepada Adam, dan selepas setahun Anita bergelar seorang ibu selepas menantikan selama 6 tahun untuk mempunyai seorang cahaya mata. Dan apabila Anita dapat seorang anak perempuan yang dinamakan Cahaya Batrisya, sebenar-benarnya sebaik sahaja setahun berlalu, pada satu hari Anita pulang kerja pada lewat malam untuk menuju pulang ke rumah, untuk disambut oleh anak dan juga laki dia. Tetapi dalam perjalanan Anita daripada tempat kerja dia, pada malam tersebut hujan lebat. Jadi apabila hujan lebat, sewaktu Anita memandu kereta, tanpa disangka-sangka
kereta Anita bertembung dengan sebuah trailer yang besar daripada arah bertentangan dan Anita meninggal dunia di tempat kejadian. Anita tidak dapat diselamatkan di atas kecederaan parah, dan kalau korang nak tahu, sebenar-benarnya dah lebih daripada 4 tahun Adam sebagai bapa tunggal yang menjaga dan membesarkan anak mereka, Cahaya Badrisha ni. So sebenarnya apa yang sering mengganggu, apa yang sering mengacau Puan Azizah, iaitu ibu si Adam ni, sepanjang dia menjaga Badrisha, dia terdengar bunyi tangisan, dia terdengar ada suara mendayu-dayu, dan ada beberapa kali Badrisha ni tersenyum riang umpama dihiburkan oleh sesuatu. Itu tidak lain tidak bukan adalah mak dia, Anita ni, yang datang melawat, yang datang untuk melepaskan kerinduan kepada anak dia. Dan kenapa pula lauk di dapur tu dalam keadaan bersepah macam tu? Sebab Anita ni kecewa, dia tidak dapat menerima realiti yang sebenarnya. Tempat dia bukan di dunia ni lagi. Dia tidak dapat menerima hakikat yang dia tidak dapat memasak, dia tidak dapat menghidangkan makanan untuk suami tercinta dia, si Adam ni. Dan begitu sedih sehingga kan dia tidak dapat menerima realiti bahawa dia sudah tidak wujud lagi dalam hidup Adam dan juga Badrisha. Jadi apabila dia tengok si Adam ni menangis di dalam bilik pada malam tersebut, dia perasan Adam ni menangis sambil memegang gambar perkahwinan diorang. Dan pada malam tu Adam berulang-ulang kali cakap, "Sayang, abang rindu sayang. Kenapa sayang tinggalkan abang? Kenapa sayang pergi? Selepas kita dah dikurniakan seorang anak, abang tak mampu sayang untuk membesarkan Badrisha seorang diri." Jadi apabila Anita dengar macam tu pada malam tersebut, Anita terus berkata kepada lelaki dia, "Abang, Anita harap abang dapat mendidik dan membesarkan Cahaya Badrisha, anak kita sebaik boleh. Abang kena kuat. Anita rasa Anita dah tak boleh dah bang macam ni. Sekarang Anita kena pergi. Anita harap abang dapat cari pengganti Anita supaya anak kita dapat membesar, dapat merasa kasih sayang seorang ibu." Walaupun Anita nak minta maaf kerana Anita tidak dapat memberikan sepenuh kasih sayang yang patut abang dan Badrisha dapat. Dan Anita harap abang halalkan segala makan minum Anita sepanjang Anita menjadi isteri abang dan juga menjadi ibu kepada Badrisha. Dan insya-Allah abang, kita akan bertemu di syurga kelak insya-Allah. Dan Anita pun berlalu pergi. Sejak daripada malam tu, Adam dan juga mak si Adam, dioranglah yang membesar dan memberi sepenuh kasih sayang kepada Cahaya Badrisha, anak hasil perkahwinan Anita dan juga Adam. Jadi guys, kisah pada malam ni walaupun tidaklah mempunyai satu keseraman yang seperti yang kita harapkan dalam kisah seram, tetapi amat menyentuh hati aku kerana aku faham perasaan kehilangan. Aku faham perasaan kita hilang orang yang kita teramat sayang. Jadi aku nak mengambil kesempatan pada malam ni, aku memohon kepada semua geng puaka, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga semua orang yang kita sayang, yang telah pun meninggal dunia, yang telah pun berjumpa dengan Allah, yang telah dijemput oleh Allah, semoga Allah merahmati dan mengampuni segala dosa mereka, supaya Allah terima segala amal ibadat mereka dan menempatkan mereka bersama orang-orang beriman. Dan insya-Allah kita bakal berjumpa orang yang kita amat sayang di syurga kelak. Jadi aku harap korang dapat segala pengajaran daripada kisah malam ni. Dah 2 kisah dah buat aku hampir mengalirkan air mata, dan berbanding episod yang sebelum ni, aku rasa episod ni lagi menyentuh sebabkan aku faham perasaan Adam dan aku faham perasaan Anita. Sebab aku pun dah kehilangan satu permata ataupun satu rahmat seorang ibu. Ibu aku meninggal dunia pada tahun 2015. Jadi aku harap korang semua terus kuat. InsyaAllah kita kena yakin dengan qada dan qadar dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Thank you so much. Percayalah, aku sayang korang semua. Bye bye guys.